Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okey, kepada siapa yang baru lagi dengan channel Pemburu DHP, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ni guys. Okey guys, so dalam video ni saya nak tunjuk untuk tanyakan analisis yang latest lah untuk Bitcoin, sejauh mana Bitcoin ni nak jatuh, and kalau dia jatuh apakah yang akan berlaku, and kita nak tengok sama ada Bitcoin ni dia nak naik ke, dia nak jatuh ke kan. Lepas tu kita nak tengok PT-PT yang menarik yang ada dekat Bitcoin. Alright, so sekarang ni jom kita terus buka dengan kita punya chart kan. Okay, so saya terus buka dengan saya punya chart. Okay, so sekarang ni kita tengok dulu untuk pattern yang pertama. Okay, ni untuk 4 hours punya chart. Jadinya dekat 4 hours punya chart kita ada pattern triple bottom guys. Okay, triple bottom. Okey, tapi ini 4 hours punya chart ini 4 hours punya chart. Kat sini kita ada triple bottom. Okey, so kalau kita tengok untuk major trend dia, trend yang lagi besar dekat sini kita ada resistance. Okey, and then kita ada support bawah ini, di mana candlestick ni dia main ni lah, nampak tak? Resistance, okey, support. Okey, kiranya dia akan main-main dalam downtrend punya channel ni. Okey, so kalau boleh tengok kan kat sini kan. Okey, so apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah kita ada pattern triple bottom guys. Kita ada pattern ni. Alright, kita ada pattern ini triple bottom, di mana kalau triple bottom ni kita ada 3 bottom. Okey, 1 2 3, and kalau kita tengok dia adalah bullish punya pattern lah. Alright, dia punya ni pattern ni adalah bullish, and kalau kita tengok yang sekarang punya, kita pun ada juga triple bottom dekat sini. Okey, di mana dekat area 40.7k Bitcoin rebound. Okey, so perhatikan dekat level tu, nampak kat sini ada rebound, sekarang pun ada rebound. Kiranya kita ada 3 bottom, 1 2 3, and ini adalah triple bottom punya pattern lah. Tetapi kalau triple bottom ni dia nak menjadi, apa yang Bitcoin kena buat sekarang ni adalah dia kena break resistance yang ini, di mana resistance tu around 44.2k. Okey, tapi sekarang ni resistance yang terdekat untuk Bitcoin adalah 42.8k dekat sinilah. So kalau Bitcoin dah dapat momentum dekat situ kan, dekat 42.8k, kalau lah dia dapat tukar resistance ni jadi support, so ada chance untuk Bitcoin nak naik dekat 44.2k, and boleh nak validkan pattern triple bottom ni. Sebab apa? Dekat area sini juga 44.2k ni adalah area top channel, nampak tak? Channel punya top, di mana channel ni kita tengok. Okey, dekat belah atas tu adalah dia punya resistance. Okey, nampak tak? Resistance. Okey, sekejap nampak tak? Dekat sini kita ada resistance. So kalau dia naik dekat sini pun akan jadi resistance. So kalau lah Bitcoin dapat keluar daripada sini, daripada 44.2k, itu dah agak bullish dah untuk Bitcoin. Sebab apa? Dia dah lama sideways dekat sini. So kalau macam kita tengok untuk kalau target Bitcoin dapat keluar daripada situ kan, keluar daripada situ, so inilah target dia, dekat area 51k, lebih kurang macam tu. Tapi ada banyak lagi halangan lah yang dia kena lalui kat sini kan. So sekarang ni dia punya resistance, alright, dia punya resistance untuk time frame 4 hours ni adalah 42.8k, kemudian 44.2k resistance dia yang terdekat lah dekat sini. Kemudian kita ada 46, 47, okey, dekat sini lah. Inilah level-level yang penting untuk Bitcoin dia break resistance tu. And tak nak Bitcoin sekarang ni dia kena break downtrend punya channel ni guys. Okey, downtrend punya channel ni lah downtrend punya channel yang besar ni, nampak tak? Inilah downtrend punya channel. Kita nak dia break dekat sini, and dia buat high lah dekat sini. Alright, so itulah yang kita nak daripada 4 hours punya time frame yang saya nampak. Sekarang ni kita nak tengok untuk daily punya chart, and dekat sini untuk daily punya chart kita ada pattern bump and run pattern, di mana dekat sini kita ada satu trend line. Okey, kita ada satu trend line ke bawah. Okey, kemudian nampak tak?
nak keluar tak lepas, nak keluar tak lepas. Kemudian ada satu dump dekat sini, kemudian ada satu impulsive move dekat sini guys kan. And then dia berjaya breakout, kemudian dia dapat retest dekat trend line ni. So kiranya dulu ini adalah resistance, sekarang dah jadi support. So bila dia dah dapat support daripada trend line ni, okey, so dia akan rebound balik. Okey, sekarang ni Bitcoin dah lalui, dah lead in phase, dah lalui bump phase, dah lalu ke bump phase okey, kemudian dia dah lalui juga throwback to trend line. Tapi kalau kita perhatikan dekat sini, dia ada beberapa kali lah yang dia retest dekat sini. So kalau kita tengok untuk Bitcoin yang sekarang ini guys, sekarang ni saya hide, lemak terdelete pula. Okey, sekarang ni saya hide dulu. Okey, so korang boleh tengok dekat sini. Okey, inilah yang macam pattern tadi tu, kita ada satu downtrend, trend line yang downtrend. Kemudian kita nak Bitcoin untuk dia sentuh dekat sini. Alright, kalau macam kita tengok yang gambar tadi tu, kan dia ada banyak kali kan dia retest, nampak tak? Dia retest banyak kali dekat sini, nampak tak? Okey, dia retest banyak kali dekat sini. So sekarang ni kita nak Bitcoin, okay, nampak tak? Retest sekali. Kita nak dia Bitcoin ni, kita nak dia retest lagi kat sini. Okey, dekat yang trend line color putih ni. And kalau kita tengok untuk Fibonacci, okey, saya dah tarik dah Fibonacci pada swing low pergi dekat swing high. Okey, so kalau kita tengok dekat Fibonacci punya retracement, okey, dekat area golden ratio adalah 0.18. okey, dekat situ adalah 38k. 38k. Alright, tetapi kalau tak dapat 38k, maybe 37k. Saya punya target kalau dia nak jatuh dekat area 37k, 38k guys. Kalau dia nak jatuh lah. Ini saya bagi situation yang agak worse lah dekat sini. Sebab apa kan? Sebab korang boleh tengok dekat sini yang kotak yang saya buat. Okay, nampak tak? Itu ada level yang penting, nampak tak? Ini penting. Okay, kemudian tengok ni. Okay, nampak tak? Dia banyak kali jadi resistor, banyak kali jadi support. Okey, nampak tak? Korang nampak dekat situ kan? Okey, nampak tak? Dia banyak kali jadi resistor dan jadi support dekat situ. So itu adalah level yang penting lah, yang kita perlu bertahan dekat situ. Apa yang saya nampak lah dekat situ kan. So sekarang ni kita dah ada pattern bump and run pattern. Sekarang ni apa yang kita nak untuk Bitcoin, kalau dia nak jatuh, dia retest dekat 38k ataupun 37k, kemudian dia rebound balik lah dekat situ. Apa yang kita nak kalau kita tengok pada pattern bump and run ni. Okay, so sekarang kita tengok pattern yang ini. Saya suka pattern ni. Pattern ni adalah pattern falling wedge. Okay, so saya bawa keluar lah pattern ni. Okay, so kalau kita perhatikan pattern falling wedge, okay, dia ada macam ni lah. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, start dengan 5 dia akan jatuh. Kemudian 0, A, B, C, D, E. Lepas E dia akan breakout. Okey, so sekarang ni kita tengok untuk pattern yang sekarang untuk Bitcoin. Alright, dia lebih kurang sama. Okey, dah dengan saya keluarkan lah terus. Boleh lah korang nak compare kan. Okey, so dia lebih kurang sama dekat sini, di mana kan kita tengok kat sini kita ada 0, 1, 2. Okey, kemudian 3, 4, 5. Okey, lebih kurang macam tu. Kemudian kita dah ada tak 0, A, B, C, D, E. Dan E ni adalah wave yang terakhir lah kalau kita nak tengok untuk pattern yang falling wedge ni. Mungkin nampak tak, wave E ni adalah wave yang terakhir sebelum dia nak breakout. Dan dekat situ pun sama juga pattern tu. Okey, dia adalah area golden ratio, di mana dekat situ memang dia kena rebound lah dekat situ. Tapi kalau tak rebound dekat situ, saya rasa macam 37k, nampak tak dekat sini 37k pun maybe akan sentuh, and kita maybe akan rebound lah dekat situ. Apa yang saya nampak dekat sini. Tapi kalau nak jatuh bawah 30k tu, saya rasa macam susah sikit lah. Itulah, tapi saya bukan financial advice, ini hanya TA sahaja. So sekarang ni kita tengok untuk weekly punya chart. Okey, ini saya tunjuk lah kalau lah Bitcoin ni memang nak jatuh guys kan. So inilah apa yang akan berlaku. Kita ada resistance, kita ada support, Kalau Bitcoin tak berjaya keluar daripada sini, okey, so akan jatuh lah dekat sini. So sini adalah area, korang boleh tengok. Okey, 28k. Alright, so macam tak biasa dengan macam tu kan. So apa yang kita nak sekarang ni, okey, kita nak pattern triple bottom ni jalan, okey, pattern bump and run jalan, kemudian pattern falling wedge.
Saya suka pattern falling wedge ni, and saya rasa macam dip yang last untuk Bitcoin adalah area 37-38k, tapi saya rasa macam mustahil sikit kalau nak jatuh sampai ke bawah 20k. Alright, so sekarang ni guys, saya nak tunjuk. Okay, ini adalah testimoni daripada VIP pemburu kripto. Okay, nampak tak? Memang saya sentiasa bagi update pasal Bitcoin, nampak tak? Alright, nampak tak? Ini before, after. Okay, so memang saya sentiasa bagi update. Okay, kemudian kita tengok ini. Okay, nampak tak? Saya jangkakan jatuh. Nampak betul-betul jatuh. So, kalau korang berminat, tak kisah korang nak trade dekat mana-mana. Kalau korang nak trade guna Royal Q ke, tak kisah. Mana-mana boleh. Okay, ni pun sama, contoh. Okay, nampak tak? Ini signal. Ini before, itu after. Memang betul-betul ngam-ngam terus kena dekat atas. Okay, sekarang ni tengah ada promotion. So, kalau korang berminat untuk Royal Q pun boleh. Untuk Royal Q ada setting, nampak tak? Untuk Royal Q pun boleh, jangan risau. So, kalau korang berminat, bolehlah tekan link dekat atas sebelah kanan. Sebab apa? Signal. Okay, signal memang ada banyak guys. Sehari saya boleh jamin 10 signal ada. Kalau market okey lah, sehari 10 signal So kalau korang berminat, bolehlah tekan link dekat atas sebelah kanan. Okey, sekarang ni kita nak tengok kan, dekat sini kan, nampak tak? Kita sekarang ni ada dekat sini tau. Kita sekarang ni ada dekat sini. Okey, color macam kuning-kuning oren. And kalau korang tengok dekat sini, color kuning-kuning oren ni baru dekat sini. Kalau kita betul-betul nak naik dekat atas ataupun kita ada satu peak, okey, kiranya bull cycle top, kita akan ada color yang macam ini yang dah nak ke hijau. Okey, sekarang ni kalau kita tengok kan, sekarang ni kalau kita tengok belum lagi guys. Okey, belum lagi kan. Kalau kita nak tengok lah dekat sini, belum lagi. Tengok belum lagi color yang macam inilah. Baru je color oren ke kuning-kuning, nampak tak? Oren ke kuning-kuning tu ada dekat sini and dekat sinilah. Okey, nampak tak? Sini sebelum ni korang tengok. Okey, kalau start kuning ke atas barulah dia punya top. Ini pun sama, kalau start kuning ke atas and ada hijau-hijau sikit ke bawah, itulah baru dia punya top. Ini adalah plan B punya prediction, dia punya chart. Okey, so sekarang ni kita tengok. Ini adalah Bitcoin Investor Tool 2-year MA multiplier. Dia punya cara adalah MA. Inilah dia punya formula kan, 70 BTC USD, lepas tu darab dengan 5. So kita nak tengok sikit lah dia punya description kan. Okay, so kita tengok dia akan highlight period buying ataupun selling daripada waktu inilah. Okay, kiranya 2 tahun punya moving average kali dengan 5. Okay, so dia cakap lah kenapa ni jadi. Alright, Bitcoin adopted move through market cycle. So kita kena tahu lah Bitcoin ni ada dia punya cycle. Okay, bottom ke dia punya peak. Alright, so inilah dia cakap this tool is a simple and effective way to highlight those period. Kiranya ini adalah effective way lah kalau kita nak tengok untuk long term. Nampak tak? Untuk long term punya investment tool. So sekarang ni kita tengok. Okey, kita tengok dekat sini kan. So dekat sini apa yang saya nak highlight kan dekat sini kan. Kita tengok dekat sini kan, setiap kali dia punya top. Okey, kita tengoklah dia punya top kan. Korang tengok bila ada dia punya top. Okey, bila ada top, dia akan lalu dekat line yang merah ini, kemudian akan ada, apa tak, dia akan keluar pada line merah ini, kemudian ada color yang merah-merah macam inilah. So inilah dia punya top, kemudian akan ada bear market. Terus akan ada bear market. So dekat sini pun sama. So kalau korang tengok dekat sini pun sama. Okey, sini pun sama. Bila terkeluar pada line merah atas ni and ada color pink-pink sikit dalam tu, itu dah top and akan ada bear market dekat situ. Okey, and sekarang ini guys, kita tengok sekarang ni belum lagi. Dia belum lagi yang macam sebelum ni. Okey, so saya zoom in sikit. Okey, saya zoom. Okey, nampak tak? Dia belum lagi ada kat sini. Okey, nampak tak? Belum lagi keluar daripada line merah. So pendapat saya masih lagi ada ruang untuk Bitcoin nak naik dekat atas dia punya top lah. Okey, ini TA saja guys. Okey, and sekarang ni kita tengok untuk yang ini pula. Okey, ini adalah Bitcoin yang sekarang 2021 punya Bitcoin punya chart. And kalau kita tengok untuk 1970 punya gold punya chart, okey. So pattern dia lebih kurang sama guys. Okey, so tengok kat sini kita ada resistance. Alright. Kemudian kita ada ini adalah broadening wedge yang ni tak silap saya. Okey. Kemudian untuk gold pun sama, kita ada resistance kat sini. Kemudian kita ada wedge yang terbuka jugalah dekat sini.
So apa yang saya tengok, pattern ni lebih kurang sama lah. Pattern ni lebih kurang sama kalau Bitcoin ni follow macam 1970 gold punya chart. Okey, sekarang ni kita tengok untuk Pi Cycle Top Indicator. Sekarang ni kan untuk Pi Cycle Top punya indicator, kita dah ada di atas line color orange ni, iaitu MA111. Okey, ini adalah Pi Cycle Top Indicator. Dia akan indicate top punya cycle lah dekat sini, and dia akan indicate bila Bitcoin nak jatuh, lebih kurang macam tu lah. So sekarang ni kita tengok Bitcoin. Okey, dia ada dekat, okey sekejap saya reset dulu. Okay, kita tengok dekat sini dia dah memang betul-betul ada dekat sini dah. Okey, kita tengok Bitcoin sekarang ni ada dekat atas line color orange guys. Okey, nampak Bitcoin dah ada dekat atas line color orange. Okey, nampak tak? Dah ada dekat atas line color orange ni, iaitu 111 MA lah. Okey, and saya reset balik. Okey, and kita nak tengok kenapa MA ni sangat penting. Line tu, kenapa line tu sangat penting kan guys kan? Okey, kenapa? So saya nak zoom sikit yang sebelum ni punya. Okey, so korang boleh tengok lah dekat line color orange ni, bila Bitcoin dah ada dekat atas ni, okey, bila sentuh dekat atas tu, itulah waktu dia akan terus naik ke atas. So sebab itulah saya cakap macam sekarang ni Bitcoin dah ada support dah dekat line tu. So bila dah ada support dekat line tu, kita nak Bitcoin untuk stay lah atas tu kan. Sebab setiap kali Bitcoin ada dekat atas line ni, dia akan rebound balik. Kiranya line tu akan jadi support untuk Bitcoin. Itulah kita tak nak Bitcoin untuk break 111 MA line. Okey, ini adalah untuk daily chart lah, tak silap saya kan. So itulah Bitcoin, kita nak dia stay atas MA 111. Okey, supaya dia boleh teruskan lagi naik ke atas. Okey, alright. So sekarang ni kita tengok lagi, ada banyak lagi kita nak tengok guys kan dekat sini kan. Kita tengok dekat sini, ini adalah Bitcoin cycle bottom index. Okey, daripada cycle before dengan after halving. So dekat sini kita ada 3 line, iaitu putih, merah dengan biru. Okey, nampak tak? Biru adalah pada tahun 2011, merah ni adalah pada tahun 2015, dan putih ni adalah pada tahun 2018. Okey, pada tahun 2018. Okey, so saya nak tunjuk comparison dia kan, daripada kita tengok untuk tahun yang biru dulu. Yang biru dulu dia punya bottom. Okey, dia punya bottom ni. Okey, so daripada sini, okey, sampailah dekat atas tu. Okey, so dia naik sebanyak 539 kali ganda. Okey, dia naik banyak itu, 539 kali ganda. Yang kita tengok untuk line kali merah ni pada tahun 2015. Okey, daripada bottom ni and sampai dekat sini adalah 112 kali ganda. Okey, 112 kali ganda. And kita tengok sekarang ini Bitcoin daripada bottom ni kan, sekarang ni baru 14 kali ganda guys. Okey, baru 14 kali ganda. So kalau kita fikir logik, okey, sepatutnya at least 100 kali ganda ataupun maybe 50 kali ganda. Okey, supaya dia tally dengan atas yang ini. Sebab apa? Ni baru 14, yang atas dah baru 100. Sepatutnya kita naik lagi atas. Betul macam saya cakap, maybe akan ada lagi peak dekat atas. Okey, so inilah untuk Bitcoin cycle bottom index. Okey, sekarang ni kita tengok yang ini pula. Okey, ini adalah Bitcoin all time high after halving, selepas halving. Okey, so ini pada tahun 2016, color biru ni, yang color orange pada 2020, dengan sekarang lah sampai sekarang. Yang kita tengok daripada tahun 2016 sampailah dekat sini. Okey, dia ada ATH, nampak tak? Ini adalah ATH. Kiranya dia naik, lepas tu naik lagi. So itulah ATH ni adalah all time high. Okey, dekat sini ada 74 jumlah ATH pada halving yang sebelum ni. Tapi halving yang sekarang ni baru ada 30 guys. Baru ada 30. So bermaksud kita masih lagi ada ATH yang akan datang. Itu apa yang saya nampak lah. Okay, so sekarang kita tengok pasal China ban Bitcoin ni kan guys kan. Okay, sebenarnya China ban Bitcoin ni sebenarnya diorang nak bagi orang-orang yang baru ni cuak untuk diorang panic sell, FOMO kan. So korang boleh tengok kan, bila Bitcoin ban daripada China ban Bitcoin. So pada bulan 5 2013. okey, so annualize dia 58%. okey, kemudian daripada situ sampailah move dia sekarang 3000%. okey, so korang boleh tengok. okey, nampak tak? Setiap kali dia ban, okay, nampak tak? Setiap kali dia ban naik. okey, setiap kali dia ban naik. okey, nampak tak? Setiap kali dia ban naik. Setiap kali dia ban naik. okey, setiap kali dia ban naik. okey, nampak tak? Setiap kali dia ban dia naik. okey,
So kiranya bagus jugalah bila ada China buat macam ni, sebab dia bagi peluang untuk kita nak beli murah. Yang kita tahu bulan September ni adalah bulan yang bloody. So sekarang kita tengok pada tahun ini dah 2 kali dah. 2 kali sama macam tahun 2018, 2 kali juga. Okey, kita tengok. Alright, sekarang ni lah. So kita expect mesti akan naik juga sama macam ini. Okey, and sekarang ni kita tengok yang ini pula kita tengok kan. Okey. Ini adalah exchange balance. Okey, kiranya supply Bitcoin ni dekat exchange. Exchange ni maksudnya macam Binance ke, KuCoin ke. Alright. So korang perhatikan yang line yang color orange ni, yang color kelabu ni adalah harga Bitcoin. So korang perhatikan yang line color orange ni lah, yang line color orange ni. Okey. So dekat sini korang perhatikan dekat sini korang tengok. Okey. Start daripada sini. Okey, dia punya bottom pun dia naik. So sekarang ni dah jatuh balik sampai dekat bottom ni. So dekat sini bermaksud ini bukan harga Bitcoin tau, ini jumlah supply balance Bitcoin dekat exchange. Bermaksud Bitcoin dah semakin berkurang. Supply dah berkurang bermaksud demand tinggi, bermaksud orang dah mula untuk beli Bitcoin. Okey, whale ni semua dah mula untuk beli Bitcoin. Kiranya okey, ini pada tahun 2018 guys. 2018 dia dah jatuh balik dekat level tu. Alright, kiranya dah ramai sangat orang accumulate Bitcoin. Okey. So sekarang ni kita tengok untuk yang ini pula. So macam saya cakap lah, bulan September ni adalah bulan yang agak berdarah untuk Bitcoin. So korang tengok kan, ni semua berdarah. Okey, ni pun berdarah. And kalau kita tengok total dia semua, mungkin nampak tak, memang ada banyak darah lah dekat sini kan. Okey, memang banyak sangat darah dekat sini. Okey. So macam sekarang ni kita tengok bulan yang ke depan dia guys. Okey, nampak tak, bulan Oktober, November, Disember biasanya ni. Okey, Q4 ini adalah bulan-bulan yang Bitcoin nak naik lah kebiasaannya. So korang boleh tengok ini dia punya total lah dekat sini kan. Ada yang sampai 300%, 500%. Okey, ini total dia lah. Okey, nak banding dengan bulan September. Okey, bulan September nampak tak, bulan September ni memang bulan yang merah. Okey, nampak tak, merah-merah. Okey, merah. Kemudian selepas bulan September, okey, dia naik. Okey, beratus persen. So korang boleh tengok dekat sini kan, macam sebelum ni kan, naik. Okey, ni naik. Okey, naik. Alright, nampak. So apa yang kita nak untuk bulan depan dan seterusnya, Bitcoin pun nak naik sebelum dia start dengan bear market. Okey, so ya, saya rasa itu sahajalah untuk video kali ni. Saya pun dah sembang banyak sangat. Okey, so itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi jangan lupa untuk like video ini. Bye bye.